hybrid. Sebab kerapu hybrid ini dia tidak berlakunya inbreeding. Tidak berlaku inbreeding sebab dia punya bapa adalah giant grouper ataupun ketang ataupun dia panggil Lanceolatus, Epinephrine lanceolatus, dan dia punya mak dia adalah tiger, dia panggil tiger grouper atau Epinephrine Fuscoglutatus, dan terhasillah GTI, iaitu giant grouper, tiger grouper, and I itu ialah in vitro. Okey, kita buat cara in vitro. Jadi bila kita memperkenalkan spesies ini kepada industri, memberi satu impact pemikiran yang positif lah terhadap komoditi ini. Jadi sekarang ni kita tengok merata-rata GTI. Kan? Sama ada kita nak kata dia tu kerapu atau merapu, saya ingat lebih kepada kerapu yang berpotensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah mengenai penyimpanan sperm. Semua mengetahui kita menyimpan sperm hanya di dalam peti ais sahaja selama 3 hari. Sperm yang kita simpan kadang-kadang apabila dah mencukupi 3 hari, ianya sudah tak berkualiti dan tidak boleh digunakan. Selain itu, kita sekarang akan ada kaedah yang baru, iaitu kita akan menyimpan di dalam cryopreservation. Dalam kaedah ini, kualiti sperm akan lebih baik dan ianya akan menghasilkan benih yang lebih banyak. Apabila kita menyimpan di dalam cryopreservation, ianya adalah untuk industri juga, di mana ia memudahkan kepada penternak untuk mendapatkan sperm lah di dalam penggunaan hybrid. Untuk pengetahuan semua, apabila kita menyimpan di dalam sperm di dalam cryopreservation, kadar hidupnya adalah lebih tinggi daripada berbanding penyimpanan di dalam peti ais biasa tu. Dan lagi sekarang permintaan untuk hybrid adalah tinggi. Jadi permintaan untuk sperm kerapu ketang juga adalah tinggi. Untuk ikan kerapu kita, selain dalam untuk mendapatkan sperm yang tinggi, jadi pemakanan juga untuk ikan kerapu ni mesti mendapat yang lebih berkualiti. Pemakanannya mesti diberi pada yang kadar berkualiti lah, seperti minyak ikan dan sebagainya. Terima kasih. Apalah, Aris berani nak present pula. Habis? Hormoterapi kepada kematangan kodak kameri. Itu tajuk yang diberi, dan bagaimana tuan-tuan boleh maklum, penggunaan produk organik mendapat perhatian pengguna kerana sensitiviti pada pencemaran dan sifat negatif yang ada pada produk-produk yang ada di pasaran lah. Dan produk-produk herba ni mula mendapat perhatian permintaan orang ramai, dan tuan-tuan pun sudah dalam industri pemakanan, kecantikan seperti di herbs, dan malah industri pertanian dan perikanan juga menggunakan produk ini. Dan adaptasi daripada idea seperti ini, maka tercetuslah inovasi yang saya akan persembahkan ini tentang ubi gadong. Salah satu bahan utama yang boleh diaplikasikan penggunaannya lah sebagai diet supplement kepada
penggunaan herba yang meningkatkan kepatuhan kudat. Okey. Ini adalah kerana herba ini mengandungi bahan berasal phytoestrogen yang mana yang digunakan untuk merangsang perkembangan kudat. Dan salah satu herba yang dimasukkan adalah ubi gadung, iaitu Discordia hispida, dan dia mempunyai nilai-nilai aktiviti biologi seperti antifungal, antimutagenik dan hyperglycemic, dan ini adalah sangat berguna dalam bentuk membantu perkembangan kudat ya. Dan ini sebenarnya ditemui oleh peneliti di Rasumak pada tahun 39, di mana dia menggunakan jenis ubi gadung yang diberi nama Discordia mexicana, dan dia mendapati bahawa dia berkesan untuk sebagai perangsang fertility pill kepada manusia. Dan kenapa kita nak gunakan kepada ikan? Kerana bahan asas tumbuhan ini, iaitu ubi gadung, didapati mengandungi kandungan PGE1, iaitu sejenis bahan aktif kepada perkembangan gonad dan juga pembentukan progesteron hormon. Dan ini selain daripada itu, kajian mendapati bahawa ini adalah memberi kesan yang secara langsung kepada reproduktif manusia juga, di mana bahan ini juga digunakan sebagai perangsang kepada pembesaran payudara oleh golongan-golongan yang terlibat di dalam ini. Dan aplikasi ini kepada pemakanan untuk tujuan penggunaan di pemakai ikan induk adalah pertama menggunakan kaedah penanaman melon, dan kedua menggunakan pemakanan oral. Dan sampai itu harga yang murah, kos yang rendah menjadi faktor kepada penggunaan bahan ini, dan sistem pengendaliannya adalah mudah dan dia mesra pengguna. Kerana itu berasaskan dalam bahan organik dan tidak ada kesan baki, maka dia mudah selamat digunakan, dan tambahan kepada petani kerana production yang tinggi 10 tan per hektar. Di masa ini memberi kesan lebih efektif, dan penggunaan melalui makanan mudah menyebabkan kesan ikan lebih kurang, dan air gadung adalah selamat, mudah dan murah. Terima kasih. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana tuan-tuan hendak menjalankan suatu usaha aquakultur, tetapi tuan-tuan tidak tahu macam mana untuk mendapatkan bekalan sumber air. Jadi kami di sini di Tanjung Lebong telah mengambil satu langkah yang mana kami telah mengadakan satu brainstorming, dan unit teknikal kami telah membuat satu sistem yang kita akan dipanggil sebagai Smart Wind. Pada hari ini saya akan membentangkan 3 objektif utama kajian Smart Wind yang kami buat di sini. Yang pertama, kami tekankan kepada kos. Yang kedua, tentang kualiti. Dan yang ketiga ialah tentang kuantiti. Jadi untuk kos, kita semua sudah maklum bahawasanya kebanyakan sistem air di seluruh dunia ini mempunyai kos yang tinggi. Dan apa yang kami cuba buat dan kami telah buat ialah kami mendapati sistem yang kami buat ini, Smart Wind ini, menggunakan kos yang lebih murah berbanding dengan sistem-sistem yang lain. Dan murahnya itu peratusannya ialah berkurangan sehingga lebih daripada 70%. Yang kedua, dengan sistem ini juga kami mendapati kualiti air yang kami dapat daripada sistem Smart Wind lebih bersih, di mana penggunaannya adalah cara pengambilannya adalah dengan menggunakan satu tube yang kita namakan sebagai Smart Tube, yang mana air-air akan meresap masuk ke dalam tube dan akan disedut keluar oleh satu enjin. Kaedahnya lebih kurang sama dengan cara kita menjerup air di dalam bekas makanan kita. Dan yang ketiga, tentunya kami mementingkan satu perkara lagi, iaitu kuantiti, di mana bekalan air yang kita peroleh hari ini lebih konstan jika dibandingkan dengan bekalan sistem air yang lain. Walaupun air ini lebih slow, tetapi ia lebih konstan kerana kami menggunakan pump yang lebih rendah, pump yang lebih berkuasa kuda rendah, dan bekalan air yang masuk ke dalam saluran pipe ini lebih tahan lama dan lebih senang berada di sini, lebih senang untuk disedut keluar oleh pipe sedut ini tadi. Jadi sebagaimana tuan-tuan maklum, semana-mana usaha aquakultur, sekiranya tidak ada sumber bekalan air yang mencukupi, bermakna usaha itu akan mengalami kegagalan, dan juga di samping itu akan menyebabkan beberapa masalah-masalah yang akan berlaku. Okey, jadi pada hari ini saya rasa
sistem yang kita ada pada kita ada ini adalah lebih baik dan lebih murah serta memberi satu kuantiti air yang lebih konstan dan seterusnya kualiti air yang kita keluarkan dan kita sedut daripada laut itu adalah lebih bersih. Sekian, terima kasih. Kau perlu dipatah. 1, 2, 3, start. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan membentangkan kajian tentang Dapna Soma spesies dalam tangki gentian kaca. Ya. Pendahuluan, sebelum kita pergi jauh, saya nak tanya, apakah yang anda faham tentang Dapna Soma? Dia adalah sejenis mikroorganisma yang hidup dalam air masin dan dia merupakan zooplankton. Objektif dia adalah untuk objektif kajian kita adalah bagi mengurangkan kos pembenihan terutama di peringkat ternak karaja ataupun labi kaca. Bagaimana Dapna Soma ini boleh mengurangkan kos? Ya? Jadi sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan kos dalam pembenihan ini datanya daripada makanan. Jadi di sini kebanyakannya apa yang kita praktis sekarang, kita menggunakan artimia. Artimia sebagaimana yang kita tahu mempunyai harga yang mahal, harganya mahal dan diimport daripada US, diimport. Okey, jadi dengan penggantian ini kita dapat mengurangkan kos. Ya. Dan dalam kajian ini kita memerlukan sedikit peruntukan, iaitu lebih kurang dalam 10,000 untuk beli makanan. Dan kaedah kita akan menggunakan makanan akan diberi secara titisan dengan menggunakan satu alat yang baru kita cipta di FRI Tanjung Lemur, iaitu V-Feeder. Ya, ini yang berfungsi secara automatik lah. Ya. Dan hasil yang kita jangkakan adalah kita akan keluarkan Dapna Soma dalam bentuk hidup, yang mana kita terus boleh beri kepada lega ataupun labil lah. Dan juga kita akan bangunkan Dapna Soma dalam bentuk kering, yang mana kita akan kisar dia menjadi hancur dan kita akan gunakan dia sebagai salah satu makanan gantian kepada makanan rumusan yang diimport. Itu saja. Very good morning to all of you. Today I will introduce you a bit of my inventions. Okay. First of all, my name is Prudit. I'm standing in front of you to introduce a tool called Trubos. What is Trubos mean? Trubos means standing for True Bottom Water Sampler. As we know, in the world, we are facing the declining of water quality. By continue to maintain the quality, we will do some samplings. By doing samplings, we will use the best water samplers. And in the world, there are so many jobs that requires quality. Which quality is in water quality? It was recorded top 30 jobs that have been done in the world. Most work that has been done in the world. So it shows that water quality is very important to ensure the quality of human beings. Okay, but nowadays there's a lot of agencies that do the water quality sampling, such as private sectors, such as institutions, government agencies, universities, and also schools, and also the individuals. But they are facing some problems with the tools that overpricing, and a lot of errors have been arise when they are using the water samplers. The water samplers are not rugged, and water samplers are not able to move from point A to point B. And that by using the Trubos that I invented, we can overcome those problems that arise. I have cheap price,
I have rugged materials. I got precise samplings, and also when you use it, it's very simple. Even my grannies can do it. And what am I standing here? What am I doing here in front of you? Is to sell these things. To sell these things with the trademark and proprietary, and also the patents. All of the product will be sold around $180,000. And the return of investment that all of you will get is very high because of the needed, and also the water is the main source of the life. That's all. Thank you.